Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lepas saya telah kongsikan kisah peperangan Badar Al-Kubra. Banyak perkara yang telah kita ceritakan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan dengar kisah peperangan Uhud. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Baiklah, peperangan Uhud ini terjadi pada pertengahan Syaban tahun ketiga Hijrah. Lokasi berlakunya peperangan ini di kaki Gunung Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Sebab berlakunya peperangan Uhud ini adalah kerana kafir Quraisy ingin menuntut bela atas kekalahan teruk mereka di dalam peperangan Badar yang lepas. Sebenarnya kafir Quraisy ini sangat takut jika kekalahan dalam perang ini akan berulang kembali. Maka untuk tidak berlakunya kekalahan untuk kali kedua, mereka ni telah buat perbelanjaan yang sangat besar bagi membuat persiapan peperangan untuk menghadapi tentera muslimin. Persediaan ini ditunjukkan melalui persiapan 3,000 lelaki Arab bersenjata terdiri dari kaum Quraisy, Arab Tihamah, Kinanah, Bani Al-Haris, Bani Al-Haun dan Bani Mustalik. Bukan setakat itu sahaja, isteri-isteri di kalangan pembesar Arab juga dibawa sama di dalam medan perang atas alasan untuk menghalang para lelaki lari dari medan perang. Dan sebenarnya membawa wanita ke medan perang merupakan adat kebiasaan orang Arab jahiliah sejak dahulu lagi. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapat khabar bahawa kafir Quraisy Mekah sekali lagi datang untuk membuat serangan ke atas kaum muslimin, maka Nabi SAW telah membuat musyawarah bersama sekalian sahabat untuk memikirkan tindakan yang perlu dilakukan terhadap tentera kafir Quraisy. Dalam perbincangan itu terdapat beberapa pandangan dari sahabat. Antaranya adalah semua pemuda-pemuda yang tidak ikut serta di dalam perang Badar yang lalu diminta untuk sertai peperangan untuk kali ini. Selain itu juga ada pendapat meminta supaya tentera muslimin menghadapi tentera kafir Quraisy ini di luar kota Madinah. Dan ada juga para sahabat yang bagi pandangan supaya bertahan sahaja di dalam kota Madinah serta membuat serangan di dalam kawasan kota Madinah sahaja. Baiklah, dalam banyak-banyak pendapat yang telah diusulkan oleh para sahabat, Nabi Muhammad SAW lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahawa melakukan peperangan ini di luar kota Madinah. Dalam masa yang sama, para sahabat Nabi SAW sangat setuju supaya sekalian pemuda-pemuda yang tidak terlibat dalam perang Badar turut serta dalam misi peperangan kali ini. Maka ketika itu Nabi SAW setuju untuk mengarahkan 1,000 pahlawan muslimin untuk bersama-sama menghadapi tentera kafir Quraisy. Namun begitu, ketika Nabi SAW dan tentera Islam keluar dari Madinah, maka waktu itu berlaku masalah di mana seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay telah mengundurkan sekelompok tentera Islam di kalangan munafik dan kembali ke Madinah. Jumlah tentera yang telah undurkan diri ke Madinah terdiri lebih kurang 1/3 dari tentera itu. Alasan Abdullah bin Ubay ini tidak menyertai Nabi SAW adalah kerana idenya kepada Nabi SAW tidak diterima. Namun begitu, tentera muslimin yang setia dengan Nabi SAW tetap meneruskan langkah ke medan peperangan walaupun agak terkesan dengan sebilangan tentera yang telah undurkan diri bersama Abdullah bin Ubay. Maka sampailah Nabi SAW dan tentera muslimin di Bukit Uhud. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan beberapa tentera muslimin di tempat tertentu. Ada 50 tentera pemanah di bawah pimpinan Abdullah ibnu Jabir telah diletakkan di kaki Bukit Uhud untuk menutup serangan tentera berkuda kafir Quraisy jika mereka membuat serangan dari belakang ketika tentera muslimin maju ke hadapan. Seperti biasa, sebelum bermulanya pertempuran akan ada perlawanan antara pahlawan dari kedua-dua belah pihak. Dari pihak kafir Quraisy diwakili oleh Talhah ibnu Abi Talhah, Osman, As'ad dan Musammi'. Di pihak muslimin pula diwakili oleh Saidina Hamzah dan Saidina Ali. Satu persatu di kalangan pahlawan kafir Quraisy ini tumbang. Yang mati dahulu adalah Talhah, kemudian Osman yang mati di tangan Saidina Hamzah. Manakala As'ad dan Musammi' pula mati di tangan Saidina Ali. Setelah berakhir perlawanan antara pahlawan-pahlawan itu, maka bermulalah pertempuran di Uhud. Dalam pertempuran ini Nabi SAW sentiasa khawatir kalau tentera berkuda Khalid Al-Walid berjaya masuk dari jalan belakang untuk menyerang tentera muslimin. Namun setelah Nabi SAW menempatkan pemanah seramai 50 orang yang telah dipimpin oleh Abdullah ibnu Jabir, maka kerisauan itu sedikit sebanyak dapat dikurangkan. Sabda Nabi SAW kepada tentera pemanah, lemparlah tentera berkuda itu dengan panah supaya mereka tidak dapat memukul kita dari belakang. Biarpun
biarpun kita menang atau kalah, jangan sesekali kamu meninggalkan tempatmu ini. Ketika mana pertempuran berlaku dengan rancaknya, di situ dapat dilihat tentera muslimin menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan kafir Quraisy menjadi kucar kacir. Dalam masa yang sama, Khalid Al-Walid mencari-cari jalan bagaimana untuk menyerang tentera muslimin dari arah belakang. Kerana waktu itu tentera berkuda Khalid Al-Walid ni masih belum melepasi pemanah yang telah diletakkan di atas Bukit Uhud oleh Nabi Muhammad SAW. Semakin lama dilihat, tentera kafir Quraisy ini tidak mampu nak menahan tentangan yang telah dibuat oleh tentera muslimin. Ketika tentera kafir Quraisy berundur, maka ketika itulah mereka telah meninggalkan harta benda. Sebenarnya peperangan ini belum lagi nak habis, tetapi ketika itu tentera pemanah yang telah ditempatkan oleh Nabi SAW telah bergerak turun dari bukit dan meninggalkan kawasan tersebut. Mereka ni telah lupa arahan yang telah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga ingin turut serta untuk mengambil harta rampasan yang telah ditinggalkan oleh tentera kafir Quraisy. Sebenarnya kutipan harta rampasan ini diibaratkan sebagai gaji bagi tentera. Semakin banyak harta rampasan yang diperolehi, semakin hebatlah seseorang tentera itu dipandang atas sebab keberanian untuk mencari harta rampasan perang. Baiklah, kesalahan yang telah dilakukan oleh tentera pemanah ini telah diguna sebaik mungkin oleh Khalid Al-Walid. Ketika itulah Khalid Al-Walid telah mengikut jalan belakang Bukit Uhud untuk membuat serangan ke atas tentera muslimin. Serangan yang telah dilakukan oleh Khalid Al-Walid ini tidak disangka oleh sekalian tentera muslimin. Di kalangan tentera Islam menjadi kucar kacir sehingga kan berlaku pembunuhan dan syahid yang ramai di kalangan tentera muslimin. Sehinggalah Nabi SAW sendiri mendapat luka di kening dan gigi baginda juga patah, dan Nabi SAW telah jatuh ke dalam lubang dengan keadaan berlumuran darah. Tiba-tiba seorang dari tentera kafir Quraisy berteriak, "Muhammad telah tewas." Teriakan lelaki ini telah menyebabkan sekalian tentera Quraisy berhenti untuk berperang. Bagi mereka sudah cukup jika Nabi SAW mati di dalam pertempuran itu. Sebenarnya Ka'ab bin Malik nampak Nabi SAW tak mati lagi. Baru je Ka'ab nak jerit Nabi SAW masih hidup, terus Nabi SAW cakap, "Jangan jerit." Sebab Nabi SAW nak bagi tentera kafir Quraisy tidak melakukan pembunuhan yang lebih banyak lagi. Dalam peperangan Uhud ini, banyak tentera Islam yang telah gugur syahid. Sebahagian syuhada sebanyak 70 orang termasuk Saidina Hamzah yang merupakan pakcik Nabi SAW. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy, hamba kepada Hindun. Hindun telah memotong dada Saidina Hamzah, kemudian diambil hatinya lalu dikunyah-kunyah atas sebab ingin membalas dendam atas kematian saudaranya yang telah mati di dalam peperangan Badar. Begitulah kisah peperangan Uhud yang telah menjadi satu kisah pedoman kepada sekalian muslimin.